Okay, chapter 8 kita belajar limit, limits and continuity. Limit. Okay, untuk bab 8 ni kita ada 3 je satu topik. Limit, kita akan belajar limit, kemudian kita akan belajar asymptote, kemudian yang terakhir adalah continuity. Okay, sebelum ni kita belajar, kita diberi function. Katakan saya ada function fx sama dengan, kita ambil yang mudah lah, x tambah 3. Kan? Jadi kalau katakan kita nak bincang pada x sama dengan 2, maka teruslah kita gantikan f2 ni sama dengan 2 tambah 3. Maka jawapan dia 5 lah. Okay? Jadi kalau katakan kita lukis graf, x tambah 3, mungkin x tambah 3 bila x kosong, y 3. Okay, katakan graf kita macam ni lah. Okay, dia langgar pada 3. Kemudian kita nak mencari nilai ketika x sama dengan 2. Yang kita kira tadi. Bila x sama dengan 2, maka inilah titik dia. X sama dengan 2, maka nilai y itu adalah 5. Ni yang kalau kita gunakan function fx sama dengan x tambah 3. Sekarang ni kita nak belajar limit. Limit. Penulisan limit tu, ini limit. Kemudian kita akan ada, nampak di bawah limit ni, kita tulis x ada anak panah 2. Okay. Ini cara penulisan limit. Limit x approaches to, nama dia. Okay. Limit x approaches to fx. Apa beza dengan yang kita kira tadi? Fx. Okay. Sebenarnya limit ni maksud dia kita nak mencari nilai y ketika x menghampiri 2. Menghampiri 2 Maksud dia kita nak tahu berapa nilai y jika x menghampiri 2. Menghampiri 2. Menghampiri 2 ni ada dua keadaan, sama ada menghampiri 2 daripada kanan ataupun menghampiri 2 daripada kiri. Maksud dia, kalau kita nak kira limit, find the limit x approaches to. Maksud dia, yang merah ni lah. Yang merah ni. Kalau x menghampiri 2, kanan atau kiri, berapa nilai y dia? Okay. Tapi kalau kita guna F2 tadi, kalau kita guna F2, maksud dia ketika tepat x sama dengan 2. So dapat jawapan dia 5. Jadi kalau limit ni, kita kena tengok. Contoh ni, kalau katakan limit approaches to from the right. Maksud dia, kalau kita nak nampak, katakan saya ambil nilai 2.1 lah. Maksud dia, walaupun kita panggil 2 kanan, sebelah kanan, menghampiri 2 pada kanan, jangan kita ambil jauh sangat nombor dia. Jangan kita ambil nilai 3. Jangan kita ambil nilai 10. Kita kena ambil nilai yang betul-betul dekat dengan 2 ni, tapi daripada kanan. Contoh macam ni lah, kalau katakan saya ambil x sama dengan 2.1. Kalau kita nak kira cara biasa, bila x sama dengan 2.1. Okay. Kalau kita gunakan function yang sama ni, maka kita akan dapat jawapan dia adalah 2.1 tambah 3. Maka fx tu sama dengan 5.1. Mana datang 5.1 ni? Saya ganti ni. Kalau x sama dengan 2.1. Okay. Kemudian kalau katakan kita andaikan limit x approaches to ni daripada kiri. Daripada kiri. Yang hampir dengan 2 tapi daripada kiri. Mungkin kita boleh ambil nilai 1.9. Okay. Ataupun kita boleh ambil 1.999. Okay. Kalau kita tengok berapa nilai dia. Kalau saya ambil 1.9, maka fx ni sama dengan, ganti ke sini, 1.9 tambah 3. Maka jawapan dia adalah 4.9. Okay. So ingat bila kita guna simbol limit x approaches to, dia ada dua kemungkinan, sama ada dia kiri ke kanan. Kalau katakan kita andaikan kanan, mungkin kita boleh ambil nilai 2.1. Okay, 2.1. Okay, kalau kita refer kat sini, nilai fx ni, kalau saya hampirkan, ini sebenarnya kalau kita hampirkan ni, berapa nilai y? Kalau kita ambil integer yang terdekat, berapa ni? So, 5.1 ni kita bundarkan,
hampir kepada nilai berapa? 5. 5. Ya betul, 5. Okay. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil x approaches 2 from the left, katakan 1.9, maka nilai ni hampir kepada berapa ni? Kalau 4.9. 5 juga. 5 juga. Jadi kalau soalan tanya find the limit x approaches to fx, maksud dia sebenarnya nilai tu dia kalau kita ambil nilai integer yang terdekat, nilai dia adalah 5. Nilai dia 5. Kita nampak nilai tu 5, nilai y tu 5, tapi sebenarnya dia bukan 5. 5 tu kita dapat kalau kita hampirkan kepada integer yang terdekat. Jadi kita kena faham kat sini, kalau kita menggunakan fx, kalau saya gunakan f in bracket tu, maksud dia nilai tepat x sama dengan 2. X sama dengan 2. Tapi kalau kita guna limit, dia bukan sama dengan 2. Dia sama ada ke kanan daripada 2 ataupun ke kiri pada 2. Okay? Jadi kalau kita nak nampakkan nilai dia, saya ambil lah nilai kanan 2.1. Nilai kiri 1.9. Jadi kalau kita ambil nilai yang terdekat adalah 5. Okay? Jadi konsep dia macam itulah. Kamu kena faham bila guna F2 nilai tepat X sama dengan 2. Kalau saya guna simbol limit X approaches to, maksud dia bukan X tu sama dengan 2. Sama ada ke kanan 2 ataupun ke kiri 2. Berapa nilai Y? Itu yang kita nak cari tu. Okay? Tapi kita nanti jawab, jangan kita guna nilai ni. Ini saya nak tunjukkan apa maksud limit. Okay? Biasanya kalau penulisan limit ni, kalau saya nak tunjukkan nilai 2 X approaches to from the right, maksudnya saya gunakan simbol 2 kuasa positif. Nanti kalau dalam penulisan saya nanti, limit X approaches to from the right. Itu maksudnya nilai dia mungkin 2.1, mungkin 2.00999 contoh. Dia yang betul-betul hampir kepada 2 daripada kanan. Kalau kiri, saya akan gunakan simbol 2 kuasa negatif. Okay? Itu maksud dia X approaches to from the left. Maksud dia yang hampir kepada 2 tapi daripada kiri. Kalau kita nak senang nampak, saya ambil nilai 1.9. Nak ambil 1.999 pun boleh. Okay? Ini yang saya tunjuk ni maksud dia. Tapi nanti dari segi pengiraan nanti kita akan tengok detail lah. Sebenarnya kalau kita nak kira, kita guna kaedah sama macam F2 ni. Maksudnya kalau X approaches to Fx, macam mana nak cari nilai? Ganti je X tu dengan 2. Ikut nilai limit ni. Okay, sebenarnya kalau kita jumpa soalan find the limit X approaches to Fx. Fx sekarang ni adalah X tambah 3. Jadi sebenarnya kalau diikutkan pengiraan 2 tambah 3. Seolah-olah sama macam ni. Okay. So jawapan dia adalah 5. Tapi kita kena ingat 5 ni dia sebenarnya bukan jawapan sebenarnya 5. Kita hampirkan nilai itu kepada integer yang terdekat. Sebenarnya dia bukan 5. Mungkin 4.9. Mungkin 5.1. Mungkin 5.0999. Okay? Tapi dari segi pengiraan tu, kita bagi jawapan dalam bentuk integer. Okey, sekarang ni faham tak? Beza limit dengan nilai function. Kalau saya gunakan simbol F2 dengan simbol limit X approaches to, kamu kena faham beza dia ni. Ni saya ringkaskan. Cara nak kira limit. Okey, yang pertama, kalau kita ada, katakan saya bagi contoh, limit, kita nak cari limit X approaches to. Okey, katakan saya ambil contoh tadilah. Kalau X tambah 3, maka kalau kita nak cari nilai limit ni mudah je. Kita gantikan X tu dengan 2, ikut limit ni. Tak payah ambil 2.1, tak payah ambil 1.9, ganti je dengan 2 ni. So seolah-olah dia macam ni, 2 tambah 3. Maka jawapan dia 5, settle. Itulah jawapan dia. Kemudian, kalau katakan kita nak cari limit X approaches to, tak ada pun X. Ni kalau kita jumpa soalan, find the limit X approaches to 3. Tak ada pun X. Bila tak ada X, maka kita ambil je nombor 3 ni. Tak perlu ganti 2. Okay, itu kalau constant. Okey, yang lain-lain ni. So macam tu ya. Sebenarnya kita hanya ganti nilai je. Ganti nilai je. 9. Contoh yang pertama, kita nak cari find the limit X approaches to 5. Kita punya function kita X. Jadi mudah je. Kita gantilah X tu dengan 5. Maka terus jawapan dia adalah 5.
Itu je. Sama juga untuk yang ni. Ini function kita. Kita gantikan je X tu dengan 2. X tu dengan 2. Jadi kita akan dapat 3 darab 4 tolak 4. So 12 tolak 4, 8. Macam tu je. Kaedah limit ni dia mudah je. Kita nampak limit X approaches to, gantikan X tu dengan 2. Itu je. Yang ni pun sama. Find the limit X approaches 4. Maksudnya gantilah X tu dengan 4. Maka dapatlah square root of 2. Betul ya? Okay. Yang ni kena ingat walaupun kita nampak nilai dia 8, tapi sebenarnya bukan 8 nilai dia. Dia hampir kepada nilai 8. Mungkin 8.1. Mungkin 7.9. Okay. Tapi nanti dalam exam nanti bagi tahu jawapan dia adalah satu nombor tepat, 8. Okay. Dan seterusnya lah. Ini kamu gantilah ni. Kalau katakan E ni, maksud dia 2 E kuasa, gantikan X tu dengan negati 1. Maka 2E kuasa 0 sama dengan 2. Okey? Jadi contoh 9 ni mudah je. Cara pengiraan limit yang paling asas adalah kita ganti nilai X tu dengan limit yang diberi. Okey, setakat ni faham tak? Boleh ke? Faham, Sir. Okey, kita tengok. Ini yang biasa yang biasa bila kita ganti nilai limit, dapat jawapan, dapat nombor, maka itulah jawapan dia. Contoh 11. Okey, contoh 11. Step yang pertama, cuba kita ganti nilai 2. Kalau kita jumpa soalan limit, ganti je nilai 2. Kita jumpa je X ni, ganti je nilai 2. Kalau kita ganti nilai 2 ni, dapat jawapan, maka itulah jawapan dia. Jadi contoh 11 tu terus. Tak ada masalah. Okey. Okey. Yang ni kena hati-hati. Jadi ingat, bila soalan limit, step yang pertama, kita nampak je limit tu katakan X approaches to, gantikan X tu dengan 2. Kita ganti. Kalau kita ganti dapat nombor, maka itulah jawapan dia. Tapi kalau kita ganti nilai X ni, tiba-tiba dapat 0/0. Jadi kalau jumpa yang macam ni, ingat 0/0 ni, berapa nilai dia kalau guna calculator? Ada jawapan tak? 0/0. Ada jawapan? Cuba guna calculator. Ada jawapan tak? Berapa jawapan? Math error. Math error. Jadi ingat, kalau kita nak ambil 0/0, tak ada jawapan. Memang tak ada jawapan. Okay? Memang tak ada jawapan. Jangan ingat sebab 5/5 ni 1, maka 0/0 pun 1. Salah. Untuk case 0/0 memang tak ada jawapan. Okay, istilah dia adalah indeterminate form. Tu kalau kita nampak bentuk yang macam ni, 0/0, ini kena hati-hati sikit. Okay? Jadi apa yang kita buat, sama ada kita akan ubah dengan cara, maksud dia, bila jumpa je 0/0, selepas kita ganti nilai X ni, 0/0, maka tu memang tak boleh selesai. Kita akan boleh selesai kalau kita ubah bentuk dengan cara kita factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, maksud dia, kita kena ubah function soalan ni dengan cara factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, nak contoh 12. Contoh 12. Okay, contoh 12. Ingat, step yang pertama, kalau kita jumpa soalan limit je, kita ganti terus. Sepatutnya kita akan ganti terus. Ganti dengan 2. So dapatlah 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2, 6. Tambah 2. Divide by 2 subset 2. Ini kalau kita check balik, ini kita akan dapat 0/0. Okay? Jadi kalau kita ganti, macam biasa, kita tak dapat jawapan. Kalau guna calculator pun tak ada jawapan. Bila kita jumpa yang macam ni, maksud dia kita kena ubah soalan, sama ada kita kena factorize ataupun multiply by conjugate. Conjugate ni biasanya kalau ada bentuk set, baru kita guna conjugate. Okay? Kalau yang tak ada set, bentuk square root, kita cuba factorize. Yang ni, atas ni kalau saya factorize, saya boleh cancel atas dan bawah. Kita boleh cancel atas dan bawah. So, function kita yang baru adalah limit X approaches to, function yang baru adalah
x minus 1. Okey, bila kita dapat function yang baru, selepas kita buat proses factorize, cuba kita ganti sekali lagi. Kalau kita ganti sekali lagi, dapat satu nombor, maka inilah jawapan akhir kita. So ingat step yang pertama soalan limit ni, step yang pertama mesti ganti nilai. Kalau dapat 0/0, maka kita kena ubah bentuk soalan tu. Ubah bentuk dengan cara factorize ataupun multiply by conjugate. Okay. So untuk kat sini kita lebih sesuai factorize. Dah dapat function baru, ganti balik. So itulah jawapan dia. Okay. Sama juga cerita dengan sini. Step yang pertama, kalau kita ganti dengan 1, ni kalau saya ganti dengan 1 tambah 1 tolak 2 divide by 1 minus 4 plus 3. Yang ini pun kita akan dapat 0/0. Jangan kita nampak je 0/0, maka nilai dia 1. Salah. Ataupun nilai dia 0. Salah. Maka kita mesti ubah proses dengan cara factorize. Kalau soalan tu tak ada square root, kita guna factorize. Kita factorize, mungkin atas kita boleh faktor, bawah pun boleh. Tengok ada tak yang kita boleh cancel. Bila atas dan bawah ni kita boleh cancel, maka dapatlah function yang baru. Okay. Function yang baru ni, kita ganti sekali lagi. Gantian kali yang kedua. Dapat nombor, maka itulah jawapan dia. Okey tak setakat ni? Faham ke tak faham? Faham, sir. Faham, Sir. So ingat step yang pertama soalan limit ni, kita mesti ganti nilai. Kalau dapat nombor, itulah jawapan dia. Kalau dapat 0/0, maka kita mesti pilih sama ada factorize ataupun conjugate. Kemudian bila dah factorize, tengok function yang baru, ganti sekali lagi. Mesti dapat jawapan. Okey, ini soalan 12. Itulah. Kemudian soalan C. Mana soalan C? Yes. Okey, jadi soalan C ni, step yang pertama mesti ingat ganti dengan negatif 1. Ini kalau ganti dengan negatif 1, saya ganti Ni kalau ganti, dalam exam ni tak payah tunjuk. Kamu tengok je dulu nilai dia. Ni dapat 0. Kemudian 1 tolak 3 subtract ataupun tambah 1. Yes. Maka kita akan dapat 0/0. Sama. Maka kita kena buat pilihan sama ada factorize ataupun conjugate. Disebabkan tak ada bentuk square root, kita mesti factorize. So kita proses, dapat function yang baru. Bila dapat function yang baru, ganti nilai x tu sekali lagi. Maka itulah jawapan dia. Okay. Sama juga untuk yang D ni. Ni kalau ganti nilai 1, saya akan dapat 1 minus 1 over 1 minus 1. Dapat juga 0/0. Tak boleh kira. So kita factorize. Okay. So kena fikirkanlah. Ini kita dah belajar long division ni. So buatlah long division. Okay. X kuasa 3 tambah 0x kuasa 2. Ingat balik bab yang sebelum ni. Kita divide by x minus 1. Kena buat balik yang ni. Nanti kamu akan dapat atas ni. Okay. Ni kamu buat ni. Okay. Bila kita buat long division, dapatlah yang atas. Kemudian pastikan atas dan bawah mesti boleh cancel. Dah dapat, kita ganti kali yang kedua. Ganti kali yang kedua, terus 1 tambah 1 tambah 1. So jawapan dia 3. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan, ganti je. Kalau dapat 0/0, kita factorize. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, yang ni pun sama. Kita cuba ganti dulu. Kalau saya ganti terus, 0/4 ataupun square root of 4 minus 2. Dapatlah 0/0. Memang tak ada jawapan. Tadi kita kena buat pilihan factorize ataupun multiply by conjugate. Conjugate ni kalau kita jumpa dalam function kita ada bentuk square root. Sekarang ni kita tengok ada bentuk square root. Okey, maka kita kena darab conjugate. Conjugate ni refer pada denominator. Okey. So yang ni kalau nak guna conjugate, ambil yang ni, conjugate dia lah square root of x plus 2. Ini yang conjugate ni.
conjugate. Okey. Maksud dia saya buat conjugate. Nak buat conjugate boleh ataupun kita factorize. Yang ini dia guna factorize. Ini ubah bentuk kepada sini. Dapatlah 4. Okay. Ataupun nak guna cara macam ni. Cara lain. Limit x approaches 4 x minus 4. Kemudian yang ini square root of x minus 2. Okay. Sepatutnya kita kena darabkan dengan conjugate from denominator. X tambah 2. So macam tu lah. Okay, ni. Ini yang saya buat yang baru ni. Ini kalau saya guna kaedah conjugate. Yang tadi, yang ni, yang kamu nampak ni, ini kita factorize. Kalau nampaklah benda-benda ni. Okay, kalau tak nampak, multiply by conjugate. So kita akan dapat limit x approaches 4. Penulisan limit ni, selagi kita belum masukkan nilai 4, kena tulis limit ni. Kena tulis. So x minus 4, yang atas ni tak boleh buat apa dah. Kemudian untuk yang di bawah ni, kalau disebabkan dia ni conjugate, maka kita boleh ambil sebutan yang pertama kuasa 2. So dapatlah x. Subtract tu 2 kuasa 2. Okay. So kita boleh cancelkan atas dan bawah. Kemudian step berikutnya gantilah nilai 4. So dapatlah punca 4 tambah 2. Dapatlah 4. Okay. Ingat yang saya buat biru ni, saya dah tak payah tulis limit. Setiap kali bila kita dah guna nilai x ni, bila dah guna nilai x, kita tak payah guna tulis limit. So ingat dia punya cara penulisan dia macam tu. Jangan terlebih rajin pula daripada mula sampai ke hujung asyik tulis limit je. Okay. Kita guna je nilai x, maka limit tak payah tulis. Okay, ini cuma dia ubah bentuk soalan lah. Okay, kita ganti. So tengok, bila kita ganti nilai 0, apa kita dapat? Kalau 0 over 0, mungkin kita kena factorize ataupun multiply by conjugate. Okay. Tengok contoh 13. Okay, contoh 13. Okay, step yang pertama, jangan lupa kita akan buat ganti je nilai. Atas dah 0. Yang bawah ni, kalau ganti pun 0 juga. So kita akan pilih factorize ataupun multiply by conjugate. Kalau kita nampak je bentuk square root, lebih mudah guna conjugate. Conjugate ni refer pada denominator. Okay, jadi kalau kita dapat daripada sini, so yang tengah ni kena ubah. Conjugate dia lah tambah. Okay, so yang atas ni tak boleh buat apa. Yang di bawah ni, sebab conjugate ni, kalau kita ada satu tolak, satu tambah, jadi dia punya kaedah dia, sebutan yang pertama kuasa 2. Tengah-tengah masih tolak. Sebutan yang kedua, kuasa 2. Okay. So yang atas ni tak ada apa-apa salinnya. Yang di bawah ni kita gunakan kaedah ni. Sebab dia conjugate. So ambil je yang pertama kuasa 2. Hilang square root. Dapatlah x tambah 2. Kemudian tolak dengan 2 kuasa 2. 4. Ni sebenarnya untuk di bawah ni. Kalau ikutkan kat sini. Punca x tambah 2 kuasa 2. Tolak dengan 2 kuasa 2. Maka kita akan dapat x tambah 2 tolak 4. Itu yang kita dapat ni. X tolak 2. Okay. Ni. Kita ambil kaedah ni. So bawah dia dapat x tolak 2. Bila kita dah selesai, pastikan atas dan bawah ni mesti cancel. Kalau tak boleh cancel, kita akan kekal dapat 0 over 0. Okay. So step yang terakhir, pastikan atas bawah ni boleh cancel. Kemudian dapatlah function yang baru. Dah dapat, ganti sekali lagi. Tengok penulisan ni, bila kita ganti nilai 2, dah tak payah tulis limit. So jawapan dia adalah 4. Okey, macam tu lah. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, macam ni. Contoh yang kedua, soalan B ni. Step yang pertama, jangan lupa. Step yang pertama, bila jumpa je limit, ganti nilai. So kalau ganti nilai, saya akan dapat square root of 9 minus 3 over 0. Maka memang salah dapat 0 over 0.
So kita kena buat pilihan factorize or multiply by conjugate. Disebabkan soalan kita ni, function kita ni ada square root. Tak kisahlah square root tu di atas ke ataupun di bawah. Ada je square root, lebih mudah guna multiply by conjugate. Okay. So conjugate dia tengok tanda je yang berubah. Yang di tengah. So yang di atas guna kaedah juga. Maka sebutan yang pertama kuasa 2. Kita akan dapat X tambah 9. Tolak dengan 3 kuasa 2. Itu yang kita dapat jawapan tu X tu. Ni, X ni. Okay. Dapat X. Okay, X. X darabkan dengan ni. Okay. Kemudian, X punca, X tambah 3 tambah 3. Okay. Ini untuk yang di atas. Yang di atas dapat X. Maksud dia, ni saya tulis. Okay, saya tulis. Okay, yang ini nanti, bila kita expand, nanti saya akan tulis macam ni. Limit X approaches 0. Yang di atas ni kalau saya guna formula ni, maka kita akan dapat X tambah 9. Hilang square root. Tolak 3 kuasa 2. Per, yang di bawah ni dah tak boleh buat apa dah. Okay, kita salin je. Yang bawah tak boleh buat apa. Yang di atas ni akan jadi X. X ke? Akan jadi X. So saya sambung balik sini. Limit X approaches 0. Atas dah jadi X. Okay, untuk step yang dekat sini, kita dah boleh cancel atas dan bawah. Ini yang kita target ni. Bila kita cancel atas dan bawah, dapatlah yang ni. Dah siap, ganti balik nilai 0. So dapatlah jawapan. Okay, boleh ke? Faham ke untuk yang ni? Ada soalan? Tak ada? Okay, boleh ya? Boleh, sir. Okay. Okay, dan soalan C macam tu lah. Okay, soalan C. Sama juga. Ini kalau kita ganti mesti dapat 0/0. Disebabkan ada square root, so lebih tepat guna conjugate. Sama lah ni. Conjugate tu tak kisah sama ada denominator ke ataupun numerator. Okay. So proses, pastikan step yang terakhir mesti boleh cancel atas bawah. Mesti boleh cancel atas bawah. Dah dapat function yang baru, ganti. Kita nak bincang one-sided limit. One-sided limit tu yang saya bincang tadi lah. Dia menghampiri satu nilai. Ini tak nampak ni. Ini A ni. A. One-sided limit. Maksud dia kadang-kadang soalan kita akan jumpa find the limit. Kadang kita akan jumpa soalan find the limit X approaches A from the right. Ini yang dia panggil one-sided limit ni. Okay. Maksud dia berapa nilai limit kalau kita nak tahu yang sebelah kanan ni. Kalau X tu sebelah kanan, berapa nilai Y? Ataupun mungkin kita akan jumpa soalan find the limit X approaches A from the left. Fx berapa? Ni dia panggil one-sided limit. Soalan mungkin tanya kiri berapa? Kanan berapa? Okay? Kita tengok bagaimana cara kita nak kira. Yes. Ini kamu baca lah ni. Okey, saya nak tengok soalan 14. Soalan 14. Okey, soalan 14. Okey, sebenarnya cara pengiraan ni sama je. Kita akan ganti nilai X. Okey, sekarang ni. Yang pertama kita tengok soalan tu. Function dia ada berapa? Kalau satu je, kita ganti je nilai X sama dengan 0. So, kalau kita nak kira, ganti je. 3 minus square root of 0. Kita ganti nilai 0 je. Okay. Jadi sebenarnya sama dengan kaedah limit yang biasa tu. Ganti dengan 0. Walaupun kita nampak find the limit X approaches 0 from the right. Tak payah, kita ganti je nilai 0. Tengok ada jawapan tak? Kalau ada jawapan, itulah jawapan dia. Settle. Yang ini pun sama. Kita ganti je nilai 4 tu.
Jangan ganti 4 kuasa negatif tu. Ganti dengan 4. Kalau kita ganti biasanya dapat jawapan, maka itulah jawapan dia. Okay. Sebab function kita satu je. Okay, kita tengok yang lain. Okay, soalan yang seterusnya kita tengok. Find the limit x approaches to from the right. Okay, kalau ikut kaedah biasa, kita akan gantikan punca kuasa 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 4. Dapat jawapan. Maka itulah jawapan dia. Selesai. Okay. Jadi sebenarnya mudah je sebab kalau dia satu function, mudah. Cuma kena hati-hati sikit lah kalau square root. Kalau kita jumpa soalan, ini saya ubah soalan ya. Asalnya soalan ditanya ni. Saya ubah soalan. Apa jadi kalau saya nak kira limit x approaches to from the left? Adakah jawapan dia sama? X kuasa 2 tolak 4. Okay. Kalau katakan 2 kuasa negatif. Ingat kalau kita ada nilai 2. Kemudian soalan nak 2 kuasa negatif. Dia ibarat dia macam nilai 1.9 lah kalau kita nak senang nampak. 2 kuasa negatif tu maksud dia lebih kurang 1.9. Itu kalau kita nak mudah pengiraan lah. Sebenarnya mungkin dia 1.99999. Okey, kalau kita guna kalkulator 1.999. Okey, katakan saya ambil 1.9 lah. 1.9 kuasa 2 berapa? Seorang guna kalkulator 1.9 kuasa 2. Okey, seorang jawab. Siapa dia? 3.61. 3.61. 61. 3.61. Tolak dengan 4. Positif ke negatif? Negatif. Ya, 3.91 Rian. Tolak 4. Kita tengok dalam ni negatif. Bila negatif, square root boleh tak negatif dalam dia? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Maka untuk soalan ni jawapan dia undefined. Jadi kamu kena hintai-hintai jugalah. Okay. Memang kalau kita ganti 2 macam 0. Tapi kena hati-hati sikit lah. Kalau untuk soalan square root ni. Kalau macam tadi, saya terus ganti je. Kamu kena check lah. Kalau 2 kanan, dia seolah-olah macam ni kalau saya nak bincang 2 kanan. Seolah-olah nilai dia macam 2.1 lah kalau kita nak check. Kalau kita ambil 2.1 kuasa 2 tolak 4, memang ada jawapan kan? So jawapan tu jangan bagi tahu decimal number. Yang penting ada jawapan tak? Kalau ada, terus kita buat 4 tolak 4 sama 0. Okey ke? Untuk soalan square root ni kena hati-hati. Ada kemungkinan undefined. Okey. Ni tak ni? Ada soalan ke? Untuk yang C ni? Ada yang tak faham? Tak ada, sir. Tak ada. Okey. Kemudian soalan D. Soalan D. Soalan D, kalau kita jumpa ada modulus, kita kena ingat modulus ni dia ada 2 maksud. Sama ada kita nak ambil nilai positif atau nilai negatif. Kalau kita buang absolute value ni, kalau kita buang pagar ni, dia akan ada 2 function. Sama dia nak ambil nilai function yang positif ataupun negatif. Dan dia akan bersama dengan range. Kalau yang di atas lebih besar, kalau yang di bawah lebih kecil. Kan? Jadi bila kita nak kira limit, kita kena buat pilihan. Saya akan hilangkan absolute value ni bergantung kepada limit. Kalau x approaches to from the right, maksud dia, dia seolah macam nilai 2.1 kan. Tadi saya bagi contoh, kalau ke kanan 2, kalau kita nak senang nampak nilai dia adalah 2.1. Kalau 2.1 maksud dia saya akan pilih function yang pertama. Ni. Maka saya hilangkan absolute value. Kena buat pilihan nak ambil yang pertama ke yang kedua. Bergantung kepada limit ni. Kalau katakan saya ubah ni. X approaches to from the left. Maka rujukan kita je ni.
ni, maka function nanti kalau kita hilangkan absolute value kena ambil negatif. Alright. So kalau soalan ni kena hati-hati sebab nampak satu function tapi sebenarnya ada dua. Okay, untuk yang ni kita pilih positif. Cancel atas bawah, gantilah nilai. Okay. Boleh ke? Okay tak ni? Okay, sir. Boleh Okay. Lagi ni. Okay, sama juga untuk yang di sini. Bila kita nampak soalan tu dia ada absolute value, maka ingat absolute value ni dia ada dua function. Kita akan buat pilihan. Kalau untuk soalan limit ni, kena buat pilihan sama ada ambil positif ataupun negatif. Bergantung kepada range dia. Untuk yang di atas ni lebih besar daripada 5, yang di bawah kurang daripada 5. Ataupun kalau kita nak senang, kalau kita cerita pasal limit kiri kanan, yang ini yang di atas ni maksud dia ini untuk 5 kuasa positif. Yang di bawah ni ini untuk 5 kuasa negatif. Okey. Tengok soalan. Soalan dia menggunakan x approaches 5 from the left. Maka yang di bawah ni kita kena hilangkan absolute value ni, kena hilangkan. Bila kita hilangkan, kita kena buat pilihan nak ambil atas ke bawah. Maka untuk soalan ni kita kena ambil bawah. Kenapa kena ambil bawah? Sebab ni range dia. So kita hilangkan ni, tu yang ambil negatif. Kemudian selesaikan. Okey. Untuk contoh yang M ni dia ambil atas. Positif. Okey tak ni? Boleh ke? Boleh, sir. Kalau kita jumpa soalan limit, tak kisahlah soalan dia mungkin kanan ke kiri. Kalau function tu satu je, kalau function dia satu je, maka kita ambil je gantian nilai x tu 5 tambah 2. Sebenarnya konsep asas dia macam tu je. Kalau satu function je, bila kita nak ambil nilai gantian x, ambil nombor dia. Bukan kita ambil 5 kuasa positif. Kita ambil nombor 5 tu. Okay. Kecuali kalau ada absolute value, kena hati-hati. Sebab kita kena buat pilihan function. Okay. Soalan 15. Soalan 15 kita nak evaluate limit x approaches 0. Limit x approaches 0. Okay. Soalan dia sebenarnya dia nak tanya yang ni je. Okey, ni. Soalan tanya ni. Okey, kalau function dia satu je, kita terus ganti je dah. Dia katakan soalan dia given fx equals to 2x plus 1, maka nak cari limit x approaches 0. Gantilah x tu dengan 0. Itu kalau satu function. Tapi kalau kita tengok sini ada 3 function ni. Nak ambil yang mana satu? Okey. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita kena tengok adakah limit x approaches 0 from the left sama tak dengan limit x approaches 0 from the right. Ini dalam nota dia ni. Okay, maksud dia soalan tanya ni je, x approaches 0. Tak ada pun tanya kiri kanan. Kita tengok function tu ada banyak tak? Kalau ada banyak, maka kita kena tengok kiri berapa, kanan berapa. Kalau saya kira kiri dapat 5, kanan pun dapat 5, maka soalan ni jawapan dia 5. Okey. Kalau katakan kita kira limit x approaches 0 from the left dapat 5. Tapi kanan saya dapat 7. Maka soalan dia tanya find the limit x approaches 0. Kalau tak sama, maka jawapan dia adalah does not exist. Boleh ke ni? Faham ke ni? Faham, sir. Okey, jadi sekarang ni soalan memang tanya ni. Dia tak tanya pun find the limit x approaches kiri atau kanan. Tak tanya. Dia tanya ni je. Tetapi disebabkan function kita ni banyak, maka kena cari kiri, kena cari kanan. Kalau nilai dia sama, maka itulah jawapan dia. Okey. Kita tengok. 0
Kita nak cari limit x approaches 0 from the left. Maka rujukan kita boleh rujuk kepada x less than 0. Mana x less than 0? Yes, yang ni. Okay, maka gunakan function ini. Itu yang dapat dia. E kuasa negatif. Gantikan x tu dengan 0. Dapatlah 1. Kemudian yang kedua, kita nak cari limit x approaches 0 from the right. Ini kalau kita nak rujuk x more than 0. Carilah. More than 0. So guna function yang ketiga. Guna function yang ketiga, gantikan x tu dengan 0. Dapatlah nilai dia 1. Okay. Soalan bukan tanya kiri kanan. Soalan tanya, ini berapa? So bila sama, itulah jawapan dia. Okey tak? Boleh ke? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Macam tu. Kita tengok lain. Okey. Contoh lain. Okey. Untuk soalan ni, dia tanya ada dua. Find the limit x approaches negative 1. Berapa? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, find the limit x approaches 1 from the right. Right ataupun left. Dia tak beritahu. Tapi dia nak pada x sama dengan 1. Okay, jadi sama dengan contoh tadi. Okay. Macam itulah. Okey, kita jawab dulu soalan yang pertama. Okay. Disebabkan function kita ni banyak, maka kita perlu cari negatif 1 kiri dengan negatif 1 kanan. Kena cari. Okay, ini yang pertama. Okay, yang pertama. Jadi kalau kita nak kira negatif 1 kiri, ini maksudnya kalau kita nak rujuk, kita boleh gunakan rujukan kita kurang daripada negatif 1. So function yang kita pilih adalah yang ni. Okay. Maka ini sebenarnya saya boleh tulis. Sepatutnya saya tulis macam ni. Limit x approaches negative 1 from the left. Saya pilih function yang pertama. Bila dah pilih function, maka bila kita nak kira, gantikan x tu dengan negatif 1. So negatif 1 tambah 2. Itu jawapan dia 1 tu. Kemudian kita tengok pula limit x approaches negative 1 from the right. Okay, nak pilih function yang mana? Rujuk kepada lebih besar. Kalau 1 kanan maksudnya ambil greater than negative 1. So greater than ni lah. Ni. X more than. So ambil function x squared. X squared. Bila dah pilih function, gantikan x tu dengan negatif 1. Jangan ganti dengan negatif 1 kuasa positif. Ganti negatif 1 je. Nombor je. Maka jawapan dia sama. Bila kiri dan kanan sama, maka soalan yang pertama ni jawapan dia 1 lah. Ni soalan yang pertama. Okey tak? Ini soalan yang pertama. Okey, boleh faham? Boleh, sir. Boleh? Okey, kemudian Boleh, soalan sir. yang kedua. Soalan yang kedua. Kita nak cari limit x approaches 1. Tapi disebabkan function kita ni banyak. Bila banyak, jangan jawab terus. Kita terpaksa kira satu kiri dengan satu kanan. Satu kiri ni kalau kita nak buat limit x approaches 1 from the left. Okey, kita rujuk kepada kalau left maksudnya x less than 1. Cari less than 1. Yes, yang ni. Maka function dia adalah x squared. So gantilah x squared. Bila dah pilih function, gantilah dengan 1. Jangan ganti 1 kuasa negatif. Ganti 1 je. Maka jawapan dia 1. So 1. Okey. Ingat kuasa negatif ni untuk kita buat pilihan nak ambil function yang mana. Okey. Lepas kita dapat function, dah kita buang je kuasa negatif ni. Kita ambil nombor je. Okey, kemudian kita nak kira pula limit x approaches 1 from the right. Okay, rujukan kita adalah more than 1. So function kita adalah 4 tolak x kuasa 2. So ingat yang kuasa positif ni dia hanya menentukan fungsi mana kita nak ambil. Bila dah dapat, gantian nilai itu adalah ambil 1. Jadi 4 tolak 1. Itu jawapan dia 3 tu. Jawapan dia 3. Kemudian kita bukan nak jawab kiri kanan ni berapa. So, kita nak jawab sebenarnya yang ni, soalan ni.
Bila kiri dan kanan tak sama, maka soalan ni kita akan bagi jawapan does not exist. Jawapan dia. Kalau sama, ambil nombor yang sama tu sebagai jawapan. Kalau sama. Kalau tak sama, jangan ambil jawapan 1. Jangan ambil jawapan 3. Terus kita buat jawapan dia adalah limit x approaches 1 fx does not exist. Sebab kiri tak sama kanan. Okey tak? Boleh ke? Boleh sir. Okey, ni soalan 16. Macam tu lah. Okey, ada lagi sebenarnya. Okey, kita tengok sikit lagi. Okey, ini kalau berdasarkan graf. Ini kalau kita mahir lukis graf. Kalau mahir. Okay. Macam nak tunjuk sikit kalau kita berdasarkan graf. Tapi soalan ni dia tak suruh lukis graf. Katakan kita dah ada graf. Kita nak cari find the limit limit x approach -1. Kita nak cari jawapan ni. Kalau katakan kita dah ada graf, ini cara yang kedua. Kalau kita mahir lukis graf. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan jawapan -1, ini sebenarnya di sini ni. -1 di sini. Okey. Jadi, kalau ikutkan cara saya tadi, kena tengok kiri berapa, kanan berapa. Kalau saya ambil -1 kiri, maka kita tengoklah kiri. Okey, kiri kat sini. Maka nilai y tu, dia macam 0.9. Betul tak? Dia macam 0.9. Tapi kalau kita bundarkan hampir kepada integer yang terdekat adalah 1. Maka kalau daripada graf, jawapan dia adalah 1. Kemudian kita tengok pula. Kalau nak cari nilai -1 kanan daripada graf. -1 kanan di sini. Ini kalau kita tengok nilai y dia macam 0.9. Kalau kita bundarkan dia hampir kepada nilai 1. Maka kalau kita nak jawab soalan disebabkan sama, maka 1 lah jawapan dia. Ini kalau kita jawab melalui graf. Okey tak ni? Ada tak faham? Okey, boleh? Ini kalau daripada graf. Okey, katakan saya nak jawab soalan yang kedua. Daripada graf. Kita kena tengok satu kiri. Okey, kalau satu kiri, maksud dia yang ni. Satu kiri. Nilai dia lebih kurang 0.9. Tapi integer yang terdekat tu 1. Itu yang bila kita kira tu jawapan dia 1. Okey, settle. Kemudian, kalau saya nak kira satu kanan. Maksud dia kita akan ambil ni. Yes, kanan. Kita tengok nilai dia macam 2.9. 2.9 tu kalau kita ambil integer yang terdekat, nilai dia 3. Okey? Maka kiri dan kanan tak sama. Kiri dan kanan tak sama, maka jawapan dia does not exist. Contoh 17, dia beri graf. Ini kalau kita ada soalan objektif ni, biasanya dia macam ni lah. Dia boleh keluar soalan macam ni lah. Okey, maknanya kita tak payah kira, kita tengok je. Soalan dia find the limit x approaches 1 fx. Tapi kita punya graf kita ada dua bentuk. Satu yang macam ni, mendatar. Satu lagi yang straight line. Okay? Jadi kita kena tengok kiri berapa, kanan berapa. Kita tengok kiri. Kalau kiri, satu kiri, ni. Maksud dia nilai y dia adalah -2. Situ jawapan dia -2 tu. Kemudian saya nak tengok pula satu kanan. Kanan. Ni lebih kurang nilai dia -1.9. -1.9 kalau saya bundarkan -2 juga. Maka jawapan dia disebabkan sama, itulah jawapan dia. Okay? Jadi kalau salah objektif macam itulah, tak payah kira. Kita boleh baca daripada graf. Okay, kita tengok contoh lain. Okay, sama juga untuk soalan B ni. Kita tengok ada dua graf. Satu kat bawah, satu kat atas. Soalan tanya, find the limit x approaches 1 gx. Maka disebabkan ada dua graf, maka kita kena tengok satu kiri, satu kanan. Walaupun soalan tak suruh cari pun.
Tapi kita kena tengok satu kiri berapa, satu kanan berapa. Kalau kita nak tengok satu kiri tu yang ni lah. Janganlah kita turunkan kena pada circle ni. Ambil lah kat sini. Yes, satu kiri. Satu kiri. Nilai dia adalah -3. So, -3. Kemudian kita baca pula untuk satu kanan. Satu kanan tu di sini lah. Ni satu kanan. Nilai Y dia adalah 3. 3. Disebabkan kiri dan kanan tak sama nilai, maka jawapan kita adalah does not exist. Okay, mana kita punya? Yes. Maka jawapan dia, ni soalan ni, does not exist. Sebab limit kiri tak sama dengan limit kanan. Sekarang ni saya nak kira bukan daripada graf, daripada function. Okey, soalan dia mudah je. Soalan dia find the limit x approaches to hx. Ini soalan dia. Okey. Tapi kita tengok function dia ada 2. Bila ada 2, kita terpaksa tengok kiri berapa, kanan berapa. Tak boleh kita jawab terus. Kita boleh jawab terus kalau dia satu function je. Kalau ada 2 ataupun 3, kena tengok kiri kanan. Okey, jadi terpaksalah kira walaupun soalan tak suruh. Kita kena kira. Okey, kita nak kira x approaches to from the right. Maksud dia kita akan rujuk kepada more than 2. Kalau nampak je kuasa positif, maka rujukan kita adalah x more than 2. So kita rujukan kita yang ni. Maka function yang kita pilih adalah yang ni. Itu yang 2 tambah x kuasa 2 tu. Selepas kita pilih function, maka bila kita nak buat pengiraan, jangan ganti 2 kuasa positif. Ganti dengan 2 je. Ganti dengan nombor je. Ingat kuasa positif ni hanya untuk nak buat pilihan function yang mana kita nak guna. Dah dapat, ganti je nilai. So dapat 6. Kemudian kita kena cari juga untuk x approaches to from the left. Maksud dia kalau kita nak rujuk, ambil less than 2. Less than 2. Maka function yang kita pilih adalah 4 tolak x kuasa 2. Yang ni. X kuasa 2. Bila dah ada function, ganti nilai. Kemudian baru kita jawab soalan. Kiri dan kanan tak sama. Tak sama. Maka bila kita nak jawab soalan, ni soalan ni, maka jawapan dia adalah does not exist. Kalau sama, katakan sebelah kiri dapat 6. Kanan pun dapat 6. Maka jawapan soalan ni adalah 6. Okey tak? Okey ke? Faham ke? Faham, sir. Faham ya? Okey. Jadi macam itulah. Yang lain-lain tu kita sambung kemudian. Okey. Ada apa nak tanya? Okey tak? Tak ada soalan? Tak ada, sir. Jadi kita kena ingat bila kita belajar limit, okay, macam tadi saya punya graf, okay, katakan saya punya graf macam ni lah. Bila kita bincang tepat x sama dengan 2, okay, kalau dari segi matematik ni, cara penulisan kita ni, ini adalah F2. Jadi kalau kita gunakan F2, maka kita nak tahu berapa nilai Y kalau tepat X sama dengan 2. Itu function yang kita belajar sebelum ni. Tapi kalau kita bincang limit, kalau saya nak bincang limit, mungkin jawapan dia akan hampir sama. Tetapi maksud dia beza. Katakan sini tadi 5 lah contoh. Kalau kita bincang limit, limit ni dia ada 2, sama ada kiri atau kanan. Okay? Jadi sebenarnya kalau kita guna limit, maksudnya kita bincang bukannya 2. Mungkin 1.9. Mungkin 2.1. Okay? Jadi kalau kita tengok tadi, kita tengok kalau kiri hampir kepada 5. Mungkin kita tengok sini, kalau kiri nilai dia 4.9. Tapi kalau kanan 5.1. Tapi kalau kita bundarkan, jawapan dia 5. Sama juga 5. Tapi walaupun kita nampak sama dengan jawapan yang pertama, tapi maksud dia berbeza. Ni sebenarnya jawapan dia bukan 5. Kita bundar dia baru dapat 5.
Sebenarnya jawapan dia mungkin 4.9. Mungkin jawapan dia 5.1. Jadi kena hati-hati tengok soalan. Kalau F2, nilai sebenar 2. Kalau limit X approaches to, dia bukan nilai sebenar.